Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmatika wa ansyur alana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi dengan sesi PDPR kita pada minggu yang ketujuh dalam bab 2 lagi, nutrisi dan teknologi makanan. Minggu lepas kita dah tengok teknologi pengeluaran makanan. Tahun ni kita akan tambah lagi sesi perkongsian kita. Okey dah. Okey, hari ni kita akan masuk pada hasil pembelajaran yang seterusnya 2.5, iaitu teknologi pemprosesan makanan. Hari ni kita akan tengok macam mana makanan itu diproses dan disimpan. Okey, di akhir pembelajaran, apa yang kamu boleh berkomunikasi mengenai teknologi pemprosesan makanan. Okey, sebelum kita mulakan, kita tengok dulu gambar tepi ni. Tengok buah apple yang dikilangkan. Tengok sayur-sayuran dan makanan yang dipacking atau dibungkus. Okey, ini adalah salah satu contoh pemprosesan makanan. So, apa itu teknologi pemprosesan makanan? Okey, menurut pakar nutrisi, makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan kerana makanan ini lebih sihat untuk badan. Ya, betul ya. Nah, antara ikan sardin dalam tin dengan ikan sardin daripada laut yang kamu dapat fresh di Pulau Tubar tu lebih baik ya. Okey, berbanding makanan dalam tin. Ayam dalam tin kurang baik daripada ayam yang hidup pas sembelih kita makan tu kan. Okey, tu yang makanan mentah tu, maksud makanan mentah. Makanan mentah tu maksudnya yang belum diproses. Okey, yang hanya disembelih kemudian diuruskan secara terus dan disediakan dalam keadaan segar. Itu adalah makanan mentah yang segar. Okey, walau bagaimanapun bukan semua bahan makanan mentah boleh dimakan dalam keadaan segar. Okey, kita faham. Ada yang kita terpaksa guna yang dah diproses. Okey, tak semua kita boleh makan dalam keadaan segar. Oleh sebab itu, kebanyakan bahan makanan mentah diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Okey, sebabkan contoh makanan tu jauh kita nak dapat macam bawang merah. Nak sampai ke Malaysia ni daripada India jauh. So, tak boleh dah tanam terus kutip kan. Jadi nak kena hantar daripada India nak pergi Malaysia ni, dia melalui proses teknologi makanan. Okey, dia akan proses dulu supaya pokok bawang, buah bawang tu sampai tak jadi pokok lah. So kita akan tengok sekejap lagi cara-cara pemprosesan makanan. Makanan yang diproses lebih tahan lama, lebih enak, menarik dan mudah dicernakan. Biasanya tahan lebih lama lah yang kita nak. Lebih enak ni tengok juga. Ada orang dia tak mahu pun makanan yang diproses, dia suka makanan yang tak diproses. Contoh macam daging fresh, lebih sedap. Tapi ada orang kata daging burger lebih sedap. Tu lebih daging burger tu yang diproses lah kan. Menarik, macam nugget. Nampak warna keemasan, nampak macam menarik. Tapi ada orang tak mahu pun, tak menarik pun nampak paha ayam yang fresh lebih sedap kan. Terpulang pada kita. Okey, dan mudah dicernakan. Okey, memasak. Kaedah pemprosesan makanan dengan cara memanaskan makanan melalui teknik seperti celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. Ini adalah proses yang dipanggilkan memasak. Okey, tak kira lah nak celok saja ke, nak goreng ke, panggang ke, nak pengasak ke, buat salai kan, ataupun rebus ke, tumis ke, bakar ke, kukuh ke. Okey, ini adalah kaedah memasak dengan memanaskan. Ini semua kaedah memanaskan bahan makanan. Okey, contoh produk makanan yang diproses melalui kaedah memasak, contohnya kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi putih, sayur-sayuran dan kuih-muih. Yang ni makanan yang diproses secara memasak. Okey, kari ayam ke, sambal ayam ke, ayam kicap ke, ikan masak 3 rasa ke. Itu adalah contoh makanan yang diproses dengan memasak. Kita tak makan lah daging ayam tu, tak masak kan. Ikan pun kita tak makan lah mentah, kecuali suka makan sushi lah.
Okey, sayur-sayur ni selain daripada ulaman, biasanya kita akan memasak buat sayur tomeh ke, masak lemak ke kan. Ha, tu contoh makanan yang diproses dengan cara memasak. Okey, ada juga kaedah penapaian. Apa tu penapaian? Ni kita tengok ni, ni geng-geng K-pop juga ni, tengok apa ni? Buat apa? Ah, kimchi kan. Orang sebelah bak kimchi ada. Okey. Yang ni tempe. Tempe penapaian lah. Selain daripada kita buat tapai kan. Okey. Kaedah proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain dipanggil penapaian. No. Kalau kamu tengok lagi satu cara depa buat tu kan. Beras tu dimasukkan dengan ragi. Okey, ragi tu ada apa? Ada yeast ataupun kulat yang akan memasamkan beras tu. Tu kita makan, kita akan rasa macam masam-masam sikit penapaian ni. Contohnya penapaian glukosa melalui tindakan yeast yang digunakan dalam pembuatan roti. Ni kita guna apa? Mauripan tu kan. Nak buat roti, nak buat kek. Tu dia penapaian glukosa tu. Okey, karbon dioksida, ni tindak badan dia, karbon dioksida, glukosa, etanol dan yeast. Contoh produk makanan yang diproses melalui penapaian, contohnya kicap, kimchi, tempe, yogurt, tapai. Ni yang ada menggunakan kaedah penapaian. Lama ke tak bergantung pada jenis makanan tu. Okey, kalau kicap dah lama lah. Okey, dia nak bakteria tu nak menguraikan makanan tu. Dia nak menguraikan soya tu kan, nak jadi kicap. Okey, sama juga yogurt. Kalau tempe ni 3 hari hingga 5 hari. Kimchi pun lebih kurang lah, tak lama sangat. Bergantung kepada jenis makanan yang nak ditapai. Okey, boleh faham noh penapaian. Seterusnya pengdehidratan atau pengiringan. Bisa tengok ni geng tubal roti ya. Kita sekat tengok sotong kering, ikan kering. Okey. Ini pengdehidratan. Maksudnya dia akan mengeringkan. Okey, kita tengok ni ada susu. Kita tengok macam mana susu. Okey, kaedah air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penjejatan dengan menjemur di bawah cahaya matahari. Mengeringkan dengan nyalaan api atau asap dan mengeringkan di dalam ketuhar. Ni kaedah-kaedah yang menghilangkan air daripada makanan. Boleh jemur tu kat bawah matahari. Kadang-kadang boleh juga keringkan dengan nyalaan api. Maksudnya kita bukan bakar dia, akan letak dia tinggi sikit pada api tu. Kalau bakar tak boleh makan. Maksudnya dia nak keringkan saja. Ataupun mengeringkan di dalam ketuhar, bubuh dalam oven. Okey, pun boleh juga untuk mengeringkan makanan tu. Ini kaedah pengeringan. Contoh, udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, bijirin, cendawan dan susu tepung. Susu tepung ni adalah satu kaedah pengeringan juga. Okey, dia akan keringkan susu yang fresh, susu lembu tu. Okey, dia akan keringkan susu sampai menjadi serbuk. Kemudian dimasukkanlah pewarna dan pengawet supaya tahan lama. Okey. Ini proses pengeringan udang kering kan. Sotong kering, ikan kering. Ni kamu tengoklah. Buah-buahan kering sekarang ni teknologi ni digunakan oleh Thailand. Macam-macam jenis buah dia buat kering. Buah betik ada, buah mangga ada. Buah durian kering kot. Tak tahu ada tak kan. So bijirin macam Nestle Cornflake apa semua tu. Tu contoh makanan yang dikeringkan. Okey, seterusnya pempasteuran. Pempasteuran ni macam mana teknologi dia? Okey, kaedah cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih untuk membunuh patogen, kemudian disejukkan dengan cepat. Okey, susu contohnya, susu ke jus ni dia dipanaskan. Kalau takat didih dia 100, di bawah pada 100 lah, 80 ke dipanaskan. Lepas dia panas tu untuk bunuh mikroorganisma yang ada supaya susu ni tak cepat masam atau minuman ni tak cepat masam. Dia dah bunuh saja terus dia masukkan ke dalam peti sejuk. Susu-susu fresh milk susu-susu fresh macam dibuat macam tu untuk membunuh bakteria ataupun membunuh patogen. Contohnya susu segar dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit atau pada 72 darjah Celsius selama 15 saat, kemudian disejukkan dengan serta-merta.
Dipanaskan, cukup je suhu, cukup je masa, masuk dalam botol, terus simpan dalam peti sejuk. Bukan peti ais, peti sejuk. Peti sejuk maksudnya disejukkan, bukan dibekukan. Contohnya susu, produk tunsu, jus buah-buahan. Produk tunsu ni macam keju semua tu kot. Keju lama juga, dia macam dadih, macam tu. Dipanaskan terus dia dimasukkan ke dalam peti sejuk. Orang tak boleh peti ais lah. Keju buah-buahan pun sama, untuk segi simpan lama. Okey, itu pempastiuran. Boleh tak? Seterusnya pengetinan. Ni selalu ni paling banyak lah kita guna. Cendawan dalam tin. Sebab nak tanam kat Malaysia, orang tak tanam cendawan bulat-bulat ni. Maksudnya kita import daripada Australia ke China kan. Oh ni ada apa? Kacang panjang dalam tin. Ni mi ayam. Ada kita pakai sup cendawan kan. Kacang panggang. Okey. Okey, kaedah makanan disimpan dalam tin setelah disteril dan dipanaskan pada suhu yang tinggi melebihi 115 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya. Biasanya makanan ni dia dipanaskan sangat tinggi ya. 115 darjah Celsius sampai mendidih. Kemudian dia bagi tekanan tinggi pula. Okey, high pressure. Bila tekanan tinggi dia boleh membunuh mikroorganisma dan sporanya. So makanan dalam tin boleh tahan sehingga bertahun. Ada sampai 2 tahun, ada sampai 3 tahun. No? Tengok jenis makanan. Okey, udara di dalam tin mengandungi makanan yang disterilkan itu dikeluarkan sebelum dipaterikan. Okey. Maksudnya dalam tin dia masuk dalam tin, dia akan keluarkan semua udara. Dia bagi pressure lah, bagi tekanan. Kemudian tin tu dipanaskan. Okey, dia tak pernah guna api, dia mungkin panas menggunakan teknologi yang ada lah. Okey. Kemudian dipanaskan sampai membunuh semua organisma. Selepas sampai tu suhu dan masa yang ditetapkan, tin tu akan disejukkan dengan cepat serta merta. Okey, secara tidak langsung mikroorganisma ini dapat dielakkan untuk terus membiak. Okey, contohnya daging, sup, kacang, ikan, buah-buahan, sos dan susu di dalam tin. Macam banyak-banyak dah, macam-macam dah makanan yang ada ni. Kambing kari pun ada. Sardin, tu contoh makanan yang ditinkan lah. High pressure lah. Okay, dan di bawah suhu yang tinggi dengan tekanan yang tinggi. Kemudian disejukkan dengan cepat supaya makanan ni dapat disediakan dalam keadaan baik dan selamat untuk dimakan. Okey, seterusnya penyejuk bekuan. Ni pun banyak kita guna. Selalu kita tengok dekat bilion kan. Kalau kedai-kedai sekarang ni, kedai-kedai runcit biasa pun dah ada peti ais yang simpan nugget, roti canai ke, sosis. Okey. Dan yang terbaru, orang kita pun rajin buat apa? Kari. Okey, dan ni orang pun dah pandai dah. Kopok leko kan. Lepas tu kari pap ke popiah kan. Dia sejuk beku. Beku ni maksudnya dibekukan. Okey. Kaedah makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius atau lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Okey, contohnya daging disejuk beku pada suhu negatif 18 hingga negatif 24 darjah Celsius. Pada suhu yang kurang daripada negatif 18, tindakan enzim terhenti. Pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma terhencat. Bila kita turun suhu sampai negatif 18 dan seterusnya, lagi kurang, maksudnya lagi negatif, lagi banyak, negatif 25 ke, negatif 24 ke, negatif 20. So masa ni mikroorganisma dah tak boleh nak hidup. So makanan tu akan tahan lebih lama lah. Okey, contohnya makanan laut. Kalau kamu tengok orang yang niaga dekat restoran-restoran ni, tak ada beli ikan fresh pun ni. Biasanya dia ambil ikan yang disejuk beku, lebih murah dan lebih tahan lama. Okey, daging ayam dan ikan. Sotong, kerang pula ni orang beku dah. Okey, nak angkat daripada laut, nak jual terus takut tak laku, barang terlalu banyak. Sini dia akan masuk dalam peti ais dan dibekukan. Bila dibekukan, makanan tu akan tahan lebih lama. Okey, boleh lah penyejuk bekuan. Okey, seterusnya penyinaran. Penyinaran ni berbeza sikit dengan yang lain sebab dia menggunakan sinar radioaktif. Okey, sinaran yang mengion seperti sinar gamma, ultraviolet dan sinar X untuk membunuh
organisma seperti Salmonella dan Campylobacter dalam daging mentah dan serangga seperti kutu dalam beras yang merosakkan makanan berkenaan. Ini digunakan sinaran radioaktif untuk membunuh. Dia tak bahaya pada manusia lah sebab dia ada had lah penggunaan dia. Cumanya dia akan mengelakkan makanan tu daripada kutu-kutu beras dan sebagainya. Kadang-kadang juga digunakan untuk memperlahankan pencemahan biji benih, pertunasan sayuran berubi dan pematangan buah-buahan. Ni saya kata tadi yang kita tak bawang, kentang daripada negara luar. Malaysia tak tanam bawang, tak tanam juga kentang. Jadi kita nak dapatkan bawang kentang, kita kena import. Bila kita kena import, jadi makanan tu perlu macam bawang tu nak elak dia bertunas lebih awal, maksudnya tak mau bagi dia jadi tumbuh anak pucuk kan. Tak mau bagi dia tumbuh, so dia perguna kaedah penyinaran. So masa tu pertunasan tu akan mati. Sama juga dengan kentang. Sayuran berubi dan buah-buahan yang mai daripada luar. Dia akan guna kaedah penyinaran supaya dia lambat untuk rosak. Dia kan tengok limau-limau oren daripada negara luar, Australia ke China kan, dia lambat untuk rosak sebab dia dah kena kaedah penyinaran. Contohnya sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan yang diimport. Ataupun kita ekspor pun samalah. Kalau kita ekspor pilot negara pun, makanan tu kita ada syarikat yang akan, atau kilang-kilang yang akan menyinarkan sinar mengayor ni kepada makanan-makanan tu supaya tahan lebih lama. Seterusnya pembungkusan vacuum. Ni kalau kamu tengok yang orang buh makanan, lepas tu dia macam sedut habis udara tu kan. Kaedah udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup dengan ketatnya. Dia masuk makanan, kemudian dia buat keluar udara. Sedut udara sampai habis, kemudian dia akan seal ataupun dibungkus dengan ketat. Ketiadaan udara di dalam bungkusan dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma di dalam bungkusan dan dapat memberhentikan pengesedaan makanan. Maksudnya dia akan dapat mengelakkan makanan ini masuk angin. Yang pertama, yang keduanya dapat elakkan makanan jadi rosak disebabkan bakteria. Sebab dah dikeluarkan udara. Kalau tak ada udara, bakteria pun tak hidup. Contohnya kacang, beras, durian, sayur-sayuran, sama keropok-keropok yang kita makan, kacang-kacang, kacang tanah tu kan, cak nganin tu pun kesedaan. Tu keropok, keju lah, apa, supering lah semua tu kan kaedah pembukuman ataupun pembungkusan vacuum tu. Dia keluarkan udara dan dia bungkus. Baik. Seterusnya kita akan membincangkan bahan kimia yang digunakan dalam makanan, prosesan makanan dan impaknya terhadap kesihatan. So kita tengok bahan kimia. Yang pertama pengawet. Pengawet ni paling banyak digunakan lah. Sebab apa? Sebab fungsi dia mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma, mengurangkan kerosakan makanan dan menjadikan makanan tahan lebih lama. Boleh kata 99% guna makanan yang diproses ni dia memang guna pengawet. Apa contoh bahan pengawet yang ada? Yang pertama garam. Yang kedua gula, cuka. Ini bahan semula jadi. Kalau natrium nitrit dan natrium nitrat biasanya buatan. Asid benzoik buatan. Asid borik pun buatan. Sulfur dioksida pun buatan. Dalam garam biasanya pengawet untuk apa? Untuk makanan laut, sayur-sayuran. Buah-buahan. Dia akan guna gula buat jeruk kan. Cuka, makanan yang dijeruk. Kalau kamu makan jeruk kan. Gula kalau dia guna buah-buahan tu dia buat macam kita kata apa? Sirah tu kan. Ataupun macam kau makan apa? Salwa kundur, salwa tu kan. Halwa kundur. Tu makanan yang diawet. Tu dia guna gula sebagai pengawet. So kalau guna daging dan sosis biasanya guna ni bahan ni, natrium nitrit dan natrium nitrat. Jus buah-buahan tomato guna asid benzoik. Mi berbola ikan asid borik. Sebab tu mi kalau kamu beli kena basuh betul-betul. Sama juga dengan berbola ikan. Kalau ada perut orang yang tak berapa nak tahan, makan kalau tak basuh nanti akan mudah corak birik. Kodia buah-buahan juga menggunakan sulfur dioksida untuk mengawet. So kamu faham fungsi pengawet dan kamu tahu apa bahan pengawet yang ada dan contoh makanan yang kamu perlu tahu.
Okey, itu pengawet. Seterusnya pewarna. Biasanya mewarna ni dia bukannya nak bagi tahan lama, dia nak bagi cantik je. Okey, nak tambah warna bagi nampak lawa. Kadang-kadang makanan tu bila diproses hilang warna asal dia. Jadi nampak tak lawa. Bila nampak tak lawa, dia bubuh warna tu bagi nampak macam nampak lebih menarik untuk dimakan. Nah. Contoh bahan ya, daun pandan, kunyit, susu, karamel, santan. Ini bahan semula jadi. Okey, kalau tartazina biasanya warna biru, ni buatan. Sunset yellow buatan. Carmoisin buatan. Contoh makanan yang guna bahan semula jadi, kuih muih, minuman, gula-gula, nasi kunyit, aiskrim, ayam goreng kunyit. Tu contoh-contoh bahan yang warna yang digunakan supaya nampak menarik. Okey, kalau minuman ringan maksudnya macam air bergas dan gula-gula tu, biasanya guna tartazina, pewarna ni. Dia benar kan, tapi dia jenis buatan lah. Okey, cordial kalau oren guna sunset yellow, cordial kalau merah dia guna carmoisin. Okey, ini pewarna ni bila dia nampak kadang-kadang kalau kita buat yang gula saja tak ada warna, tak sedap. Lepas tu bubuh warna merah nampak macam sirap. Bubuh warna oren jadi oren, padahal sama aja semua yang gula je. Dia bubuhlah perasa sikit kan. Okey, baik. Seterusnya peluntur. Peluntur melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Okey, cuba kalau tengok gula yang kita makan di rumah kalau apa? Putih ataupun jernih kan. Warna asal tebu warna apa? Hitam ataupun hijau. Kemudian diproses jadi yang tebu warna hijau gelap. Lama-lama jadi warna perang. Tapi mana warna tu bila diproses? Okey, dia menggunakan karbon diaktif ataupun benzyl peroksida. Jadi dua jenis lah. Kalau guna minyak sawit, kita tengok buah sawit pun asal warna gelap, warna nak hitam-hitam. Tapi bila minyak sampai rumah dia warna perang keemasan ataupun jernih juga kan, jadi sinar kan. So, mana warna tu warna tu digunakan karbon diaktifkan untuk menghilangkan warna tu. Gula tebu pun sama. So, sama juga dengan gula, beras, tepung, bihun. Asalnya warna dia bukan warna yang kita beli tu. Asal warna dia ada warna perang, ada warna hijau, ada warna kuning. Tapi bila dimasukkan benzoyl peroksida, semua makanan ni hilang warna dia menyebabkan jadi warna jernih. Okey, bagus tak bagus? Nanti kita tengok seterusnya. Okey, perisa atau perasa. Biasanya digunakan untuk meningkatkan rasa makanan. Okey, menjadikan makanan lebih sedap dan wangi. Menambahkan rasa semula jadi makanan. Contoh dia, gula, garam, cuka, daun pandan, vanila. Ini secara semula jadi. Ataupun MSG, monosodium glutamat, yang biasanya ada dalam mi segera atau Maggi, kicap soya, kerepek kentang. Yang guna semula jadi kuih muih, kek, aiskrim. Ini biasanya kita guna air pandan kan, ataupun vanila, ataupun garam atau gula nak bagi rasa tu nampak lebih sedap, rasa lebih sedap. Okey. Maggi sedap sebab dia ada MSG, sedap lah. Tapi ada kesan dia. Nanti kita akan tengok kesan dia. Okey, penstabil. Mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair, membaiki tekstur dan memekatkan makanan. Contohnya kanji, gelatin. Sekarang ni lecithin pada kan. Kalau gelatin ni orang risau takut haram. Okey, kalau lecithin dia halal. Okey, agar-agar semula jadi dan gam akasia semula jadi. Contoh kanji guna dalam sos cili dan sos tomato. Okey, biasanya dia cair kan kalau buat sos cabai ni. Tapi bila dimasukkan kanji jadi pekat. Bila jadi pekat dia tak mudah nak tumpah ataupun tak cair sangatlah. Okey, jelly dia guna gelatin ataupun lecithin supaya jadi ketui. Kalau tidak jadi cair tu tak panggil jelly ya. Aiskrim, sup segera dan jelly ni guna agak-agak. Gam akasia guna aiskrim, gula-gula dan jelly. Ni pun satu contoh juga penstabil yang digunakan dalam makanan. Okey, yang ni dia nak bagi makanan tu supaya tak cair, dia jadi ketui. Dan kadang-kadang dia memekatkan makanan tu. Okey, pemanis menjadikan makanan dan minuman lebih manis. Contohnya gula, gula melaka, madu. Okey, yang ni ada dalam penggunaan kuih muih, kek dan minuman. Ini kita guna dia. Ada guna aspartam, biasanya duduk dalam cordial, minuman dan jam sebagai pemanis buatan. Sorbitol pun sama, pemanis buatan. Sorbitol ni biasanya digunakan untuk orang yang kencing manis. Ada gula dia khas. Okey, dia nak minum, nak bagi rasa manis, dia tak boleh minum gula biasa. Kalau gula biasa nanti
kencing manis dia akan lebih teruk. So dia akan guna sorbitol sebagai pemanis buatan. Yang terbaru ada guna stevia. Stevia pun pemanis semula jadilah. Tapi dia lebih bagus daripada gula. Okey, tapi aspartam dan sorbitol ni buatan. Antioksidan. Antioksidan ni nak elak makanan tu masuk angin ataupun rosak. Biasanya memperlahankan pengoksidaan bahan makanan berlemak, mencegah warna buah dan sayur-sayuran bertukar menjadi perang. Contoh asid ascorbic dan vitamin C yang digunakan dalam minyak masak. Ini adalah contoh antioksidan yang semula jadi. Tocopherol dan vitamin E yang semula jadi digunakan dalam margarin dan biskut supaya tak rosak lah kan. Okey, hydroxyanyl terbutil. Yang ni jenis buatan, digunakan dalam pil vitamin. Okey, baik. Dan akhirnya pengemulsi. Pengemulsi ni tugas dia untuk mengemulsikan bahan tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan, membaiki kehomogenan, kestabilan dan tekstur makanan. Contohnya dia macam ni, benda tu dia tak boleh nak bergabung. Kalau dia lemak dengan air memang tak boleh campur. Tapi pengemulsi ni dia akan menggaulkan benda tu. Nah. Contohnya lecitin daripada kuning telur atau kacang soya semula jadi. Dia nak menggaulkan air dan lemak yang ada dalam bahan yang kita nak buat makanan tu, seperti aiskrim dan coklat. Pektin semula jadi, guna dalam mayonis dan puding. Okey, dia nak gaulkan lemak sayuran tu dengan air, so dia guna pektin. Dia guna asid lemak seperti monoglycerida semula jadi, dan magnesium stearat buatan dalam yogurt dan keju. Okey, boleh lah. Itu contoh pengemulsi yang digunakan dalam makanan. Okey, yang terakhir. Okey, baik. Tadi kita dah tengok contoh-contoh bahan yang digunakan sebagai bahan kimia yang digunakan sebagai bahan untuk prosesan makanan. So kita nak tengok apa impak penggunaan dia. Okay. Yang pertama, pengawet. Okey, pengawet apa kesan kepada kita kalau digunakan secara berlebihan ataupun ada orang yang tak sesuai. Yang pertamanya, orang yang mudah untuk mengidap kanser. Okey, mengganggu sistem pencernaan manusia. Kemudian alergik, ruam dan kegatalan kulit. Fetus boleh cacat dalam ibu. Merosakkan hati dan ginjal. Itu pengawet. Kalau pewarna, kanser, kemandulan, keracunan makanan dan merosakkan hati serta ginjal. Benda tu nampak macam biasa tapi kesan sangat tinggi. Sama juga dengan peluntur, boleh menyebabkan kanser dan keracunan makanan. Perisa, kanser, tekanan darah tinggi, sakit jantung, rencat otak pada kanak-kanak dan merosakkan hati dan ginjal. Nak perisa. Sebab tu kadang-kadang budak suka makan makanan berperisa tinggi ni, dia ada masalah. Okey, pemanis. Kanser, diabetes mellitus, kencing manis, alergik, ruam dan kegatalan kulit, obesiti, merosakkan hati dan ginjal. Okey, kalau kita tengok 5 jenis bahan kimia ni, kebanyakannya menyebabkan kanser dan merosakkan hati dan ginjal. Betul lah ni, ramai orang Malaysia banyak penyakit kanser dan rosak hati dan ginjal. Kalau antioksidan digunakan berlebihan juga akan menyebabkan merencatkan pertumbuhan badan, jadi ketot, juga merosakkan hati dan ginjal, ruam dan kegatalan kulit ataupun alergik. Ni. So, kalau kita tengok, bukannya salah untuk digunakan bahan-bahan kimia ni, cumanya bila berlebihan ataupun tidak sesuai pada setengah orang akan menyebabkan penyakit-penyakit kepada mereka-mereka yang tertentu lah. Tak semua orang akan kena penyakit ni, tapi kita kena berjaga-jaga dalam pengambilan bahan kimia ni. Okey, kalau berlebihan, sakit tu akan mai. Okey, baik. Untuk kelas hari ni, saya ingat itu saja perbincangan kita. So, saya harap kamu boleh faham teknologi pemprosesan makanan, bahan-bahan kimia yang terlibat dalam pemprosesan makanan, serta dia punya impak dia, kesan buruk dia terhadap penggunaan bahan-bahan kimia ni. Okey, untuk kelas ini kita berhenti kat sini. Saya ingat habis ni kita tak ada perbincangan sebab saya ada kelas SPM, jaga SPM. So, kamu boleh terus buat modul dalam topik ni. Baik, itu saja. So, kita tamatkan kelas pada hari ini.
Semoga kamu dapat kepahaman yang baik dan kamu boleh menambah ilmu pada hari ini juga, insyaAllah. Okay, barang pertanyaan boleh tanya saja. Okay, insyaAllah kita boleh sama-sama kongsi ilmu yang ada. So, kita tamatkan kelas. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.